Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang menyaksikan kemenangan Barisan Nasional BN semalam diyakini tidak menjejaskan hubungan di peringkat Kabinet yang meliputi menteri serta timbalan menteri daripada parti yang berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga optimis anggota Kabinet adalah profesional dan dapat membuat keputusan baik demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut menyarankan semua pihak untuk menerima keputusan PRU Dewan Negeri Johor. Katanya kerajaan yang telah dipilih perlu disokong demi keluarga besar Malaysia untuk bersama-sama membangunkan negara. Saya harap selepas kemenangan ini tidak ada perpecahan sesama masyarakat, rakyat di Johor. Seperti yang saya kata, kita perlukan kerajaan yang stabil untuk membangunkan negeri Johor. Semua pihak menang atau kalah, semuanya perlulah menyokong kerajaan negeri Johor ini untuk membangunkan negeri Johor bagi kepentingan rakyat di negeri Johor itu sendiri. PRU Dewan Negeri Johor menyaksikan BN menang di 40 kerusi Dewan Negeri, manakala Perikatan Nasional yang juga sebahagian daripada anggota Kabinet hanya memperoleh 3 kerusi, manakala Pakatan Harapan 11 kerusi dan masing-masing 1 kerusi bagi PKR dan Muda. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan beliau tidak akan tergesa-gesa mengadakan pilihan raya umum ke-15 seperti yang didesak sesetengah pihak. Beliau berkata PRU hanya akan diadakan setelah semua aspek dan pihak terlibat bersedia sepenuhnya. Saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan saya sewaktu perjumpaan dengan UMNO di mana-mana tempatnya, iaitu apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan, tapi perlu bersedialah. Soal bersedia atau tak bersedia itu nanti biar kepimpinan UMNO kita akan bincang sama-sama kita. Keadaan kesihatan awam yang stabil juga perlu dijadikan pertimbangan sebelum PRU 15 diadakan. Walaupun negara ke fasa peralihan endemik, setiap keputusan perlu dibuat dengan berhati-hati. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berpandangan belum ada keperluan PRU diadakan kerana situasinya berbeza dengan PRU Dewan Negeri Johor. Kesihatan awam lah. Saya nampak boleh kita tunggu dulu sehingga keadaan bertambah stabil. Keadaan dah stabil, tapi dia bertambah stabil. Dan jangan kita mengundang benda yang tak perlu kita adakan kerana semata-mata kita nampak ada peluang politik. Yang lebih penting adalah kesihatan awam dan pemulihan negara. Kita nak pulihkan negara, baru nak buka sempadan, baru nak start. Saya rasa bagilah peluang sedikit untuk keadaan bertambah stabil. Barisan Nasional BN perlu benar-benar bersedia selain mendapat sokongan majoriti rakyat untuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen bagi membolehkan Pilihan Raya Umum ke-15 diadakan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, buat masa ini perkara terbaik yang perlu dilakukan adalah meneliti semua perkara berkaitan termasuk sentimen rakyat. Ya, katanya dalam catatan di laman Facebook rasmi beliau, jika sudah bersedia adalah elok PRU 15 disegerakan dan tarikhnya terserah kepada Budi Bicara Perdana Menteri setelah berunding secara dalaman dengan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri yang menegaskan PRU tidak boleh diadakan hanya kerana desakan sekumpulan kecil. Sebaliknya, pilihan raya memerlukan perbincangan selain persediaan pelbagai aspek dan pihak berkaitan. Tan Sri Anwar berkata reaksi Perdana Menteri itu menggambarkan kebijaksanaan dan kematangan berpolitik. Ini kerana PRU bukan satu perkara kecil, apalagi untuk membubarkan sebuah kerajaan yang sedang memerintah dengan mandat daripada hampir seluruh anggota Dewan Rakyat.
Kejayaan MCA memenangi 4 kerusi Dewan Negeri Johor membuktikan sokongan rakyat Johor meningkat terhadap parti tersebut. Presidennya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata paling menyelah kejayaan merampas kerusi Dewan Negeri Yong Peng di mana MCA tewas selama 2 penggal sebelum ini. MCA juga berjaya memenangi semula kerusi Dewan Negeri Pekan Nenas, Bekok dan Paloh. Dalam konteks ini, 3 kawasan MCA yang kita kalah 2 penggal berturut-turut, kita menang dengan majoriti yang agak selesa. Dan untuk Paloh ini, dulu kita kalah tipis, tapi kali ini kita menang dengan majoriti yang agak selesa. Di kerusi Dewan Negeri Bekok, wakilnya Tan Chong berhasrat memberi tumpuan kepada sektor ekopelancongan di kawasannya. MCA baik di peringkat pusat ataupun saya akan bangunkan eko pelancongan. Pada tahun 2016 kita buat satu eko pelancongan Jom Balik Bekok. Pada masa tersebut memang seluruh Malaysia tahu keadaan Bekok. Dia orang pergi menanjung. Satu hari dalam 30 bas ke Bekok. Manakala pemenang kerusi Dewan Negeri Paloh, Lee Ting Ham pula mahu memberi fokus menyelesaikan isu tempatan seperti usaha menaik taraf fasiliti, perparitan dan peluang pekerjaan golongan muda. Saya akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin UMNO, MCA, MIC di Dun Paloh supaya kita dapat membentuk satu pasukan servis tim yang dapat memberi khidmat kepada warga Dun Paloh berkaitan isu-isu sosioekonomi, isu-isu tempatan supaya kita dapat menunaikan janji-janji kita. Kemenangan besar Barisan Nasional menterjemahkan keyakinan semula rakyat terhadap kepimpinan parti itu di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pandangan itu disuarakan penganalisis dasar politik, ekonomi dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Mat Syukri Shuib. Keputusan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor itu memaparkan bahawa rakyat mahukan kestabilan negeri, kestabilan negeri dan juga kerancakan pembangunan negeri Johor itu sebagai negeri katalis, pembawa pelabur dan sebagainya, menjadi satu negeri yang signifikan kepada pembangunan Malaysia secara keseluruhan. Jadi disebabkan ini kita melihat bahawa 2/3 mandat yang diperolehi oleh Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan ini adalah satu amanah baru rakyat. Tegasnya lagi, mandat serta kepercayaan rakyat perlu diberi keutamaan menerusi pemerintahan yang telus dan berwibawa. Sementara itu, penganalisis ekonomi Putra Business School, Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat keputusan PRU Dewan Negeri Johor akan memberi impak positif terhadap kestabilan ekonomi negeri itu. Kestabilan politik dan ekonomi dapat dicapai, ianya akan memberi kesan yang positif juga terhadap keyakinan pelabur, bukan sahaja pelabur domestik, malahan pelabur antarabangsa. Ini kerana kerajaan yang stabil akan memastikan segala dasar dan inisiatif untuk menarik pelaburan ke negeri akan dapat dilaksanakan tanpa gangguan dan komitmen yang penuh dapat diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang tempoh pemerintahan tersebut. Golongan belia mencatatkan kematian akibat kemalangan jalan raya tertinggi dengan purata 7,077 kes iaitu hampir 50% daripada 14,308 kes kematian yang direkodkan dalam tempoh 2 tahun bermula 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah kematian belia yang tinggi menjadikan ia cabaran utama kepada pihak penguatkuasa bagi membendung perkara itu. Untuk mengurangkan kadar kematian sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi salah satunya adalah disiplinlah, advokasi
advokasi perlu diperbanyakkan, engagement dengan penunggang motosikal ni perlu diperbanyakkan. Jadi untuk memberikan kesedaran. Sebenarnya kita boleh buat apa saja. Kita boleh laluan khas motosikal pun kita buat. Tapi kalau disiplin tak ada, itu yang menyebabkan berlaku kemalangan. Jadi yang pentingnya adalah untuk educate penunggang-penunggang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia BLKM di Dewan Kompleks Surakan Muda Bera, Pahang. Pada majlis ini, 404 masyarakat orang asli di daerah Bera menerima lesen memandu melalui program BLKM. Bagi membendung kadar kematian akibat kemalangan jalan raya, JPJ akan memperbanyakkan program advokasi dan keterlibatan dengan pihak tertentu selari dengan hasrat kerajaan mahu mengurangkan kematian akibat nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Dewan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ Ceras Baru dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk Taman Bukit Permai 2 Ampang yang terjejas akibat tanah runtuh. Ya, sehingga semalam masih terdapat pergerakan tanah di kawasan berkenaan menyebabkan 15 unit rumah diarah mengosongkan kediaman masing-masing atas aspek keselamatan. Jadi pengurusi bencana telah pun mengarahkan penduduk untuk berpindah demi keselamatan penduduk. Dan kita pihak majlis, saya hanya respon itu untuk majlis, kita telah menyediakan pusat perpindahan bagi PPS, pusat pindahan sementara kepada mangsa yang terlibat 15 buah itu di Dewan MPAJ Ceras. Ceras Baru. Ceras Baru. Jadi itu kita telah sediakan, dan juga bagi pihak MPAJ kita memantau slope yang berkenaan bersama bantuan daripada JMG dan juga daripada JMG, Jabatan Mineral dan Geosains, dan juga daripada JKR. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Wanita Sedunia dan Hari Lanskap Negara peringkat MPAJ di Padang Indah. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mencari mekanisme yang membolehkan pesakit COVID-19 mengundi semasa pilihan raya. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, perkara tersebut perlu dibincangkan supaya hak pesakit tidak dinafikan dan pada masa sama mereka tidak memudaratkan individu lain ketika mengundi. Dan tambahnya, memang ada banyak cara boleh dilakukan, namun ia mencabar untuk dilaksanakan. Kalau dipanggil pilihan raya umum pun masih akan ada orang positif COVID. Cuma kita kena fikir macam mana kita nak benarkan mereka yang ada infectious disease untuk mengundi. Itu cabarannya lah. So saya akan bincang dengan SPR. Okay. Ada ke tidak satu mekanisme yang selamat yang boleh diwujudkan nanti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program khidmat komuniti sempena sambutan Hari Pembantu Perubatan 2022 Anjuran Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia di Senawang. Sementara itu, KKM mengeluarkan sebanyak 54 kompau membabitkan pelanggaran SOP sepanjang pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang berakhir semalam. Kementerian Kesihatan KKM juga akan sentiasa memantau perkembangan varian baharu Delta Cron. Khairi berkata setakat ini tiada tanda menunjukkan varian itu memberi risiko tinggi terhadap kesihatan awam. Kita sentiasa buat penjujukan genom kepada kes-kes di Malaysia melalui Institut Pendidikan Perubatan IMR dan juga MOSTI dan Kementerian Kajian Tinggi untuk kesan varian-varian baru. Sekiranya kita kesan varian yang lebih mengganas, maka kita akan ambil langkah-langkah yang berpatutan. Terdahulu media melaporkan varian baharu Delta Cron dikesan oleh saintis di Cyprus.
Dalam perkembangan berkaitan kadar kebolehjangkitan atau R0 COVID-19 yang dicatatkan di seluruh negara semalam mencatatkan penurunan kepada 0.99. Penurunan itu seiring dengan kes harian baru COVID-19 yang dicatatkan semalam kepada 26,250 kes berbanding 32,800 kes pada Jumaat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah berkata daripada jumlah itu 26,073 kes atau 99.33% dalam kategori 1 dan 2, manakala kategori 3, 4 dan 5 dicatatkan semalam berjumlah 177 kes atau 0.67%. Sementara itu mengenai katil COVID-19 bagi kes kritikal atau ICU di Hospital Kementerian Kesihatan KKM, 6 negeri mencatatkan penggunaan melebihi 50% malam, iaitu Putrajaya, Kelantan, Johor, Kuala Lumpur, Selangor dan Perak. Tambahnya lagi jumlah pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan pula menurun kepada 211 pesakit berbanding 231 pesakit pada 11 Mac, manakala peratusan penggunaan ventilator semalam ialah 24% berbanding 26% pada 11 Mac. Tanggapan bahawa syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC tidak dekat dengan rakyat dan mengutamakan objektif komersial semata-mata adalah tidak tepat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keberhasilan institusi tersebut bukan dinilai hanya dari segi prestasi keuangan tetapi impak positif kepada ekosistem perniagaan dan sosial seluruh keluarga Malaysia. Dalam wawancara eksklusif sempena Hari Terbuka GLC 2022, Datuk Seri Ismail Sabri turut menekankan peranan GLC dan GLIC dalam merapatkan jurang sosioekonomi pasca COVID-19. Menerusi bajet 2022, RM5 bilion diperuntuk bagi inisiatif jalinan GLC khusus membantu usahawan mikro, kecil dan sederhana. Pelaburan sekurang-kurangnya RM30 bilion turut diunjurkan bagi GLC dalam bidang tenaga boleh baharu serta pemodenan rangkaian bekalan atau infrastruktur 5G. 40% perolehan tempatan melalui GLC dan GLIC pula perlu dikhususkan untuk usahawan Bumiputera. Pada tahun 2021, seramai 21,541 termasuk siswazah ditempatkan di GLC dan GLIC berbanding sasaran sebanyak 15,000. Sementara itu, rangkaian tindakan bencana GLC-GLIC atau GLC-GLIC Disaster Response Network GDRN terus proaktif menyediakan bantuan kepada keluarga Malaysia yang memerlukan. Diurus bersama Yayasan Hasanah dan Yayasan TN, GDRN bertujuan menyelaras usaha bantuan dan pembinaan semula komuniti terjejas akibat bencana. GDRN yang ditubuhkan sejak 2013 aktif menyelaras sokongan GLC dan GLIC membantu NAKMA dan Jabatan Kebajikan dalam krisis banjir luar biasa sejak Disember 2021. Langkah itu secara tidak langsung akan mewujudkan ketelusan dalam program dijalankan di samping memastikan keberhasilan hasil usaha impak sosial. Ia turut membolehkan data dikumpul untuk memastikan tiada keluarga Malaysia yang tertinggal dari segi bantuan.
Ya, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kadar gaji minimum dinaikkan kepada RM1,500 disambut baik oleh orang ramai. Inisiatif yang melibatkan pekerja tetap syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu pastinya membina semula kehidupan pasca pandemik COVID-19. Tahap pendapatan minimum dilihat mampu mengurangkan beban rakyat berikutan cabaran kos hidup yang semakin meningkat. Actually a good move sebab kita tahu that is the standard and we can expect the upcoming nanti akan lagi bertambah. Kos sehari hidup sekarang pun memang kita tahu memang mencabar selepas COVID ni. Maksudnya yang ialah dengan kenaikan ni kenalah dengan masa tahun kita yang dah maju ni dengan ekonomi semua yang mencabar. Jadi kenaikan ni memang baguslah dan saya menyambut baiklah dan bersyukurlah dengan kenaikan ni. Selain itu, tahap penyertaan wanita sekurang-kurangnya 30% sebagai ahli lembaga pengarah GLC menjelang tahun 2023 juga dilihat sebagai simbol pengiktirafan. Kerana ia bukan sahaja mengiktiraf sumbangan dan peranan wanita dalam membangunkan negara, malah dia akan mewujudkan lebih peluang pekerjaan kepada kaum wanita. Hari Terbuka GLC 2022 bertemakan aspirasi masyarakat, inspirasi negara yang berlangsung sepanjang 3 hari sehingga 13 Mac turut menawarkan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang kepada orang ramai. Platform ini pastinya mampu membantu rakyat sekaligus mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara. Kos dan kota mengerjakan haji tahun ini dijangka diumum awal bulan depan. Ya, selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad dijadualkan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai perkara berkenaan hujung minggu ini. Bercakap kepada pemberita di Kota Baru, Kelantan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata perbincangan turut merangkumi aspek SOP yang perlu dipatuhi jemaah haji semasa menunaikan ibadah itu nanti. Dan katanya kerajaan akan membuat pengumuman berkaitan SOP dan kos haji berdasarkan hasil perbincangan itu nanti. Sementara itu, Datuk Ahmad Marzuq berkata pelaksanaan penjarakan fizikal untuk solat jemaah selaras fasa peralihan ke endemik mulai 1 April ini terletak dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Katanya di peringkat wilayah persekutuan ibadah solat telah dilaksanakan tanpa penjarakan. Koperasi getah di seluruh negara disaran mengenal pasti lokasi kebun getah terbiar untuk diambil alih dan diuruskan. Proses itu boleh dilaksanakan menerusi perbincangan bersama pekebun getah bagi memastikan hasil pengeluaran getah negara konsisten seterusnya dapat ditingkatkan. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata ketika ini terdapat lebih 40% atau 400,000 hektar kebun getah melibatkan hampir 150,000 pekebun kecil mengeluarkan hasil tidak konsisten. Ia disebabkan faktor kesihatan penoreh yang semakin uzur dan anak-anak berhijrah ke bandar menyebabkan kebun mereka tidak aktif dan diuruskan dengan sempurna. Kita hendak menyelaraskan kawasan-kawasan getah yang tidak konsisten ini untuk memastikan bahawa production mereka terus konsisten dan ini akan meningkatkan hasil. Seluruh Malaysia dalam 40% ladang-ladang getah kecil ini tidak konsisten dari segi dia punya perolehan. Katanya sekiranya kebun getah tersebut dapat diuruskan dengan cekap dan sempurna, ia mampu mengeluarkan hasil dengan nilai ekspor RM30 bilion setahun. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Pusat Pemprosesan Getah Krip dan melancarkan program transformasi perusahaan getah target di Pedu, Kedah. Baik, seperti biasa kita teruskan dengan edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Petronas perintah Yamaha CKJ Racing terlalu sukar dipintas.
Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Bahang Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam kini mula dirasai. Majlis Olimpik Malaysia MOM pada hari ini mengesahkan kontingen negara bakal disertai 612 atlet dan 206 pegawai. Kini hanya sasaran pingat buat kontingen negara masih dinanti. Menurut MOM, jumlah tersebut iaitu 818 orang telah pun didaftarkan sebaik tarikh tutup berakhir pada semalam. Biarpun sasaran pingat bagi Tamasya Hanoi masih belum diputuskan lagi, namun misi Malaysia pada penyertaan kali ini sudah tentunya mahu memperbaiki keputusan diraih pada edisi 2019 di Manila. Pada Sukan SEA Filipina 2019, kontingen negara menghantar seramai 772 atlet dan 340 pegawai dengan kejayaan membawa pulang 56 emas, 57 perak dan 71 gangsa. Peluang Malaysia untuk meraih keputusan positif pada edisi di Hanoi Mei ini dilihat lebih terbuka susulan keputusan kontingen negara menyertai 37 jenis sukan daripada 40 jenis sukan dipertandingkan di Vietnam. 3 jenis sukan yang tidak akan disertai oleh Malaysia adalah bola baling, vovinam dan gusti. Sukan SEA kali ini akan berlangsung dari 12 hingga 23 Mei. Kejuaraan Capri Malaysia 2022, pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing menggegarkan aksi pembuka tirai perlumbaan musim ini apabila meraih kedudukan 1-2 kategori CP150. Gelaran juara menjadi milik Ahmad Afif Amran, manakala rakan sepasukannya Mat Izzat Zaidi Mat Salehan meraih tempat kedua. Dalam perlumbaan tersebut, strategi dan keserasian rakan sepasukan merupakan aspek penting bagi mengekalkan momentum hingga ke akhir perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Memang kita dah jangkakan track besar, siapa-siapa boleh menang, siapa yang starting dari belakang pun akan sampai depan dalam 2-3 lap macam tu. Cuma yang paling penting bagi saya 5 lap terakhir memang saya dah bincang dengan Ijat macam mana apa semua, dan saya mula mengarah langkah ke hadapan untuk mengeluarkan satu gap yang cakap safe sikit untuk saya atur strategi pada last lap. Sepanjang perlumbaan berlangsung, 2 pelumba tersebut diberikan tentangan sengit namun berjaya mengekalkan kedudukan di selikuh terakhir. Tempat ketiga menjadi milik pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto yang diwakili Mat Haziq Mat Fairuz. Sementara itu, bekas pelumba Moto2 negara Khairul Adhampawi atau lebih dikenali sebagai Superkip berjaya menghabiskan perlumbaan di tempat ke-18. Baik, ini perkembangan kejohanan terbuka Jerman. Ketika ini hanya bergol lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani menjadi wakil tunggal negara yang akan beraksi di pentas final selepas jaguh perseorangan badminton negara Li Zijia tewas di pentas paruh akhir. Pada aksi final bergu lelaki hari ini, Zifei Nur Izzuddin dijadual menentang Liu Yuchen Au Zhuanyi dari China yang juga pilihan kelima kejohanan. Semalam, Zifei dan Nur Izzuddin berjaya menceriakan kem negara selepas menempah tiket ke final dengan mengejutkan pasangan He Jiting Zhu Haodong dari China. Pada set pertama, Zifei Nur Izzuddin bermula garang apabila menewaskan pasangan dari China itu 21-12. Tidak mahu menyerah kalah, Jiting Haodong kembali memberikan saingan sengit di set kedua sebelum Zifei Nur Izzuddin berjaya mengesahkan tempat ke pentas akhir dengan kemenangan 21-18 dalam aksi berlangsung selama 39 minit. Terdahulu hasrat Zijia untuk mengesahkan tiket ke pentas final terbuka Jerman 2022 tidak tercapai apabila tewas kepada Kun Lavut Vititsen dari Thailand dengan keputusan 13-21, 12-21. Saingan Piala FA, Kedah Darul Aman KDA FC melangkah ke pusingan kedua kejohanan selepas melakar kemenangan 4-0 menewaskan Sains FC malam tadi. Keputusan itu turut menggembirakan pengendali KDA FC, Aidil Syarin Saha.
Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Darul Amal menyaksikan tuan rumah beraksi cemerlang apabila memanfaatkan semua kelebihan dengan sebaiknya. Menurut Aidil Syarin, walaupun pasukan beraksi tanpa kesebelasan utama dan pemain import, namun barisan pemain muda yang diturunkan berjaya melaksanakan tugas yang dirancang dengan sebaiknya. Dalam masa sama, beliau turut memuji dua pemainnya, Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin dan Muhammad Amir Az-Zahar yang masing-masing meledak 2 gol pada perlawanan itu selain berharap prestasi mereka terus meningkat. 2 gol Muhammad Fayad hadir pada minit ke-18 dan minit ke-48, manakala 2 jaringan Muhammad Amir diraih pada minit ke-50 dan minit ke-59. Baik, dalam saingan sama di Sabah, Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee tidak mahu semua anak buahnya terlalu selesa dengan kemenangan 2-0 dalam aksi Piala FA menewaskan Respect FC semalam. Jelas beliau, fokus pasukan kini tertumpu pada aksi Liga Super menentang Melaka United pada 5 April ini. Menurut Datuk Kim Swee, kemenangan pada aksi semalam adalah sesuatu yang baik untuk pasukan. Bagaimanapun, beliau masih perlu berpuas hati dengan prestasi pemain, terutama keserasian antara mereka. Dalam perlawanan di Stadium Likas, Sabah FC membuka tirai jaringan menerusi pemain tengah Umar Pacok pada minit ke-50. Gol kedua perlawanan diperoleh menerusi pemain pertahanan Nazirul Naim Hashim yang memanfaatkan hantaran cantik daripada pemain import Park Tae-soo pada minit ke-85. Saingan Piala Futsal Malaysia 2022, Kelab Shah Alam City melengkapkan 8 pasukan terbaik selepas menewaskan Kuala Lumpur 5-0 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam. Dalam saingan tersebut, Muhammad Alif Muhammad Roslan cemerlang meledakkan hat-trick pada minit ke-10, 28 dan 36. Ia sekaligus menobatkan Muhammad Alif selaku penjaring terbanyak pasukan dengan 11 gol. Kemenangan itu juga membolehkan Shah Alam City naik ke tangga ke-8 Liga dengan 20 mata. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, pasukan Kelantan dan KL City FC gagal merebut tiket ke saingan Piala Futsal Malaysia 2022 selepas terikat seri 1-1. Negara Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir bakal menyertai misi pelayaran Climate Force 2041 CF 2041 ke Antartika. Istimewa misi kali ini kerana ia turut disertai seorang protege berumur 19 tahun, Muhammad Khairul Akmal Adam. Menurut Sharifah Mazlina, beliau amat teruja apabila dijemput oleh tokoh pengembara kutub terkenal Sir Robert Swan bagi menyertai misi tersebut. Ini satu penghormatan yang sangat-sangat hebat untuk negara dan tak boleh diabaikan. Kan itu saya berusaha, walaupun jemputan ini hanya untuk saya, tetapi saya berusaha untuk mencari protege. Saya sangat suka bawa anak-anak muda supaya mereka dapat merasai, melihat sendiri, dan saya ingin membentuk mereka ini supaya menjadi pelapis, supaya dia jadi ikon baru untuk negara. Tambahnya, pemilihan protegenya itu dirasakan amat tepat dan menjadi contoh kepada anak-anak muda yang lain. Saya mengikut cara pemakanan yang betul dan saya pergi gym untuk naikkan muscle. Muscle ni pun bantu untuk bila sejuk nanti boleh tahanlah untuk tahan sejuk. Sekali pandang, kanak-kanak lelaki ini dengan rambutnya yang terpacak seolah-olah tidak pernah diuruskan oleh dirinya dan diuruskan dengan baik oleh kedua-dua ibu bapanya. Ya, namun siapa sangka di sebalik penampilannya yang normal, dia rupa-rupanya menghidap sejenis sindrom rambut tidak boleh disikat atau UHS. Kita ikuti perinciannya dalam segmen hashtag malam ini.
Ya, sindrom UHS yang jarang berlaku dan hanya terdapat 100 kes di dunia ini berlaku terhadap Lachlan Samples. Menurut ibunya, semasa anaknya baru berusia 5 bulan, rambutnya mula tumbuh lurus menegak dan sangat lembut. Keadaan itu menyebabkan rambutnya kalis air dan mengambil masa seminit untuk menyerap air. Namun keadaan itu telah memudahkan ibunya kerana ia hanya perlu dicuci sekali seminggu sahaja. Kambing berkaki 4 itu normal, namun seekor anak kambing biri-biri di Britain ini dilahirkan dengan 5 kaki dengan anggota tambahan itu menonjol dari rusuk kirinya. Menurut pemiliknya, Heather Hogarty, anggota badan tambahan terbabit tidak mengganggu haiwan tersebut. Ini adalah kali kedua Hogarty memiliki anak kambing biri-biri yang mempunyai 5 kaki. Gara-gara meletakkan ekornya pada lilin yang menyala, seekor kucing di wilayah Hunan, China nyaris terbakar hidup-hidup apabila ekornya dijilat api. Mujur pemiliknya pantas memadam api terbabit dalam kejadian yang dirakam Februari lalu. Menurut wanita itu, Aggie bernasib baik kerana api hanya sempat membakar bulunya saja dan tidak mengenai kulit kucing berkenaan. Assalamualaikum. Hai. Minggu ini Bidibang mulakan dengan berita mengenai Bel Ngasri yang cukup sinonim dengan watak Barkoba menerusi rantaian filem-filem hasil air tangan Allahyarham Muhammad Khalid. Menurut Bel, dia bersyukur kerana masih diberi peluang bekerjasama dalam legasi yang diteruskan anak Allahyarham iaitu Amin Khalid. Alhamdulillah, saya sangat selesa dan saya tak percaya untuk beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun sebelum ni, arwahnya pun sangat selesa, sangat ingin bekerjasama dengan saya dan alhamdulillah anaknya juga membuat kesinambungannya, ada saya dekat situ. Semoga hubungannya berkekalanlah sampai bila-bila, insya-Allah. Bagi membantu golongan artis terutama yang terjejas pandemik COVID-19 dalam menjana pendapatan, gagasan transformasi anak seni JITAS meneruskan bantuan melalui kerjasama sebuah syarikat barangan kemas. Jelas Presidennya N. Abdullah, ini merupakan peluang terbaik untuk ahli JITAS menceburi bidang perniagaan. Kita bermula masa PKP bila artis tak ada job. 2 tahun kita tak ada kerja, tak ada apa, tapi kita survive dengan duit emas ni. Maksudnya bila kita join as a dealer emas, kita dapat percentage. Maksudnya kita ada banyak untung lah. Kita kalau kita fikir PKP orang tak ada duit kan. Tapi pelik, emas ramai juga orang beli. So jadi daripada situ kita bekerjasama lah dengan mereka. So far alhamdulillah. Anak-anak seni tak ada pendapatan ya. So dengan usaha sama saya dengan Kak N. Abdullah, so kita build satu program macam mana kita nak menolong artis-artis anak seni kita. So dengan menjual emas lah, emas secara online. Saya dapat sumbangan ni dari JITAS yang tolong Fredo dan keluarga saya tentang buat bisnes lain, bisnes jual kuih, bisnes jual nyanyi, banyaklah. Tapi kita tak pandai, artis kita tak pandai. So nasib baik ada JITAS yang tolong kita lah banyak kali dah. Dan minta beribu terima kasih kepada Presiden N. Abdullah kerana ajar kita gimana nak buat bisnes lah. Saya cuma penyanyi aja. Saya dah buat bisnes, banyak bisnes dah, semua down. Saya cuma ahli biasa. Tapi penglibatan saya dalam JITAS ialah selalu ambil saya selalu cuba mencari jalan macam mana kalau kita nak membantu kawan-kawan sepanjang masa COVID dan sebagainya itu kan, masa PKP saya dapat kontak kawan-kawan yang di luar daripada industri yang bantu, jadi kita dapat mengagih-agihkan duit untuk semua kawan-kawan. Itu. Setelah lebih 20 tahun bergiat aktif dalam bidang seni, penyanyi dan komposer Dakmi kini menceburi bidang perniagaan pula. Memperkenalkan koleksi kurta Eco Batik sebagai permulaan, Dakmi menganggap usaha tersebut adalah pelengkap kepada kerjayanya sebagai seorang anak seni. Untuk tahun ni sebab saya nak matchkan dia, kita ada connect the dot within music dan juga fashion, sebab dalam creative industry ni 3 perkara dia tak boleh lari. Pertama sekali music, yang kedua fashion, yang ketiga ialah makanan. So benda ni kita nak try cater, maybe dah sampai masa kot, insyaAllah. So Pendeta by Dakmi tu kami nak
war-warkan nak jadikan dia besar sebesar yang mungkin, insyaAllah. Selepas kemunculan single berjudul Humpty Dumpty tahun lalu, ikon muzik reggae Malaysia Sassy The Don tampil dengan single terbaru berjudul Come Follow Me. Single yang mendapat sentuhan penerbit dan jurutera bunyi tersohor Sweden Martin Engquist dan Bjorn Ingemann itu turut mendapat tajaan daripada sebuah syarikat telekomunikasi Malaysia. Tanya Sassy. So that is where when I wrote that lyrics, the more you live, the more you love, the more you give, the more you get. I felt that was a true life mantra because, I look up to a lot of people, especially in this world, especially in Malaysia. People who help other people during tough times, and that really inspired me to also do the same. The more you get, the more you live, the more you love, the more you think, the more you lose. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiva untuk malam ini. Informasi hiburan kami sajikan, bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Berita perdana edisi 13 Mac berakhir di sini. Yang itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.